Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak tunjukkan cara macam mana kita nak membuat seekor swan. So, ni ada peralatannya, pisau dan pensel color. Dan hari ni kita nak buat swan berbentuk mendongak. Kita potong dulu berapa panjang yang kita nak lah kita punya swan tu. Macam ni kita bahagikan kepada 3 bahagian supaya tepi tu, yang 2 tu kita boleh dapatkan sayap untuk swan ataupun angsa itu, dan ini adalah badan dia. Kita menggunakan pensel color yang boleh melekat pada sayur lah, iaitu watercolor pencil lah. Macam ni kita lukis berbentuk angsa. Okey, untuk lukisan ni saya tak masukkan dia punya paruh, sebab paruh nanti kita gunakan cili. Boleh gunakan cili merah. Macam ni kita trace dulu, kita lukis dulu supaya kita dapat bentuk swan, supaya mudah untuk kita potong nanti. Okey, setelah selesai untuk kita melukis, sekarang kita ke bahagian memotong. Kita gunakan pisau ukiran lah, ataupun pisau yang lebih kecil, supaya mudah kita masukkan dan kita untuk kita lenturkan lah, untuk kita potong bahagian luar, supaya kita dapat bentuk leher dan badan angsa tu. Macam ni kita trim dulu, buang bahagian bawah supaya nampak bentuk curve. Okey, ni bahagian part yang paling orang kata teknikal lah. Kalau kita menggunakan pisau yang lebih besar, dia susah untuk pusing. Jadi memang sesuai gunakan pisau carving, ataupun juga boleh gunakan tools tolak tu lah. Itu nanti kita akan tunjuk di video-video yang akan datang. Itu lebih memudahkan kerja kita. Macam ni kita dah dapat bentuk seekor angsa tanpa paruh. Kita bahagikan kepada 2 bahagian lah. So, maksudnya dia punya leher lebih kecil daripada dia punya badan tu. So kita potong. Ni kita gunakan pisau yang saya khas beli daripada China lah. Ni kita import. Sebab apa? Dia lebih nipis dan lebih tajam. Mudah untuk kita potong carrot ni lah. So macam ni saya bulatkan. Tadi kita dah dapat bentuk part segi angsa. Sekarang ni tiba masanya untuk kita bulatkan bahagian angsa. Yalah, macam korang tahu, mana ada bentuk angsa berbentuk part segi kan. Semua bentuk bulat, cantik. Macam ni kita potong pula bahagian buntutnya. Daripada part segi tu kita akan bulatkan dia, kita akan trimming. Proses ni mungkin mengambil masa sedikit. Sebab apa? Kita tak nak potong terlalu banyak, sebab kita takut nanti tak dapat bentuk angsa yang kita inginkan. So mana-mana yang rasa macam tak faham, so you all boleh ambil kertas dulu dan you all boleh lukis dulu di kertas tu sampai dapat bentuk swan yang korang puas hati. Lepas tu dah boleh bentukkan di lobak putih ni lah. Macam lobak putih ni korang gunakan watercolor tu tadi kan, watercolor pencil tu. Korang boleh padam sebenarnya. So cara dia, korang padam, korang pergi ambil air ataupun boleh basuh sahaja. Jadi gunakan color-color yang lebih orang kata terang lah, jangan guna gelap. So kalau gelap nanti efek kepada kita punya ialah benda ni color putih kan. So macam ni kita still trimming untuk dapatkan dia punya shape. So korang kena betul-betul make sure bentuk perut dan buntut swan lebih besar daripada kepala serta lehernya. Macam ni. Kalau ikut swan betul, lehernya lebih kecil. Tapi untuk kita hiaskan di atas pulut, ia berkemungkinan tidak berapa sesuai, kerana mungkin pulut itu akan dihidangkan lebih daripada 4 ke 5 jam. So mungkin kita punya sayur ni dia boleh lembik dan dia akan mudah rosak lah. Bukan mudah rosak macam mana, maksud saya tu dia akan lembik. Jadi leher dia bila terlampau kecil, dia akan layu. Kan, bila dia layu dia akan tunduk 1000 ke bumi. So itu membuatkan kita punya hasil hiasan yang sampai dekat customer tu tak cantik. So kita buat tebal sedikit. Tapi if nanti you order pro, nak buat lebih halus pun tak ada masalah. Mungkin ada jalan penyelesaiannya kan. Okey, macam ni kita still trim sampai dapat bentuk. Okey, untuk kita mahir dalam membuat swan ni, mungkin kita perlukan beberapa kali
untuk mengukir. Kenapa? Supaya kita lebih faham sudut yang kita potong tu. Kalau tak, kadang-kadang kita tak dapat macam mana kita nak buat suara ni lah. Okey, so sekarang ni kita ada cili padi merah. Kita gunakan cili padi merah ni untuk membuat paruh lah. Selain tu kita boleh gunakan juga lobak, tapi ini lebih mudah kerana dia dah bentuk shape paruh. Ini untuk beginner sangat sesuai dan sangat mudah. So ini kita cari lidi pencongkil untuk kita lekatkan kepada mulut dan paruh angsa tu lah. So kita pendekkan sedikit dan kita cucuk ke dalam, dan kita dah pun boleh pasang cili padi tu. Dah siap pun muka angsa kita tu. Okey, untuk mata nanti kita boleh gunakan biji sawi, mungkin boleh gunakan apa orang panggil tu, apa, Allah lupa pula kan, biji betik ke, yang sesuai lah. So macam ni kita trim sikit-sikit kan, supaya paruh dengan kita punya muka angsa tu tak nampak pelik. Mungkin ada berbentuk persegi sikit, kita trimming lagi. So kita trimming sehingga kita puas hatilah. So make sure jangan masukkan pisau itu terlampau dalam. Nanti sekejap lagi kalau terlampau dalam, mungkin dia akan mencacatkan lagi kita punya potongan tu lah. Kita punya suan macam ni kita import khas juga daripada Taiwan, mata binatang lah. Okey, ini tak sesuai untuk kita makan lah. Okey, ni dah masuk ke part membuat sayap angsa. Macam ni kita akan buat dia W pendek dan sebelah pendek, sebelah panjang. Dan kita dah boleh buat dia punya sayap. So dah nampak bentuk sayap. Kita just potong bentuk sayap tu tadi menggunakan pisau yang sesuai lah. Make sure pisau yang tajam serta nipis. So macam ni kita dah buang W, and then kita buat bentuk sayap lah. So kita ikut saja. Kita ikut saja apa yang kita dah lukis tu lah. Kita dah lukis. So semasa ni kalau you all nak potong lebih besar keluar pun tak ada masalah. Sebab apa? Kita takut dia terlebih ke dalam, dia terlebih kecil, dan mungkin menyusahkan kita untuk proses memotong bahagian sayap ni lah. Okey, so tebal kat belakang tu kita biarkan dahulu. Kita bulatkan dulu bahagian rangka sayap tu lah, supaya nampak dia punya bahagian, apa orang kata, macam kalau manusia sangat tangan, itu tangan dia. So kita ni and then kita lorek dahulu bahagian bulu. Boleh juga kalau you all nak bentukkan terus dekat bahagian ni. Ni kita gunakan tools lah. So siapa yang tak ada tools nanti boleh dapatkan ni lah, boleh tanya saya mana nak dapatkan. Nanti saya akan bantu. So ini lebih memudahkan. Okey, kita dah nampak macam lengan macam tu kan. Ni lah lengan angsa. Korang tak tahu kan. Inilah adalah lengan angsa. Okey, sekarang ni kita dah boleh lorek ke bahagian bawah sayap supaya kita dapat bentukkan bentuk sayap yang betul-betul macam wah, real dia sayap So macam ni kita ulangi proses ni sampai ke bawah lah. So nampak tu ada berapa bilah sayap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8. Ada 8 sayap. So yang tebal bawah tu biarkan dahulu. Sekejap lagi kita akan potong lah. Macam ni kita lorekkan bentuk bulu sayap tu. Okey, nampak tak mudah? Kalau tak ada benda ni boleh juga gunakan pisau, tapi mungkin ambat sedikit. So tools ni sangat sesuai untuk kita gunakan membuat bulu-bulu. Macam ni, nampak? Kita lorekkan sedikit supaya bulu kita nampak lebih real dan realistik. Macam tu barulah cantik. Cakap, uish, nampak real langsa dia. Okey, so dah settle bahagian ni. Kita dah boleh potong lebihan bawah sayap tu supaya dia lebih nipis. Sebab apa? Nanti bila terlampau berat, bila kita letakkan di atas di atas badan angsa ataupun suan tu, dia akan lebih mudah jatuh. Sebab apa? Dia terlampau tebal. Macam ni kita otter lah, jangan terlampau tebal dan jangan terlampau nipis sangat. Bila nipis takut terputus di bahagian atas sayap tu. So kita trimming lagi dapat sehingga yang kita betul-betul rasa dah cantik. Macam ni kita trimming lagi. Walaupun sayap belakang ni tak ada orang tengok, tapi
kita buatlah yang sekemas yang mungkin. Supaya apa? Supaya hasil kerja kita itu nampak lebih teliti dan cantik. Ini sayap bahagian depan. Okey, macam ni kita nak cantumkan, just kita lorekkan, kita buangkan bahagian perut tu supaya dia masuk ke dalam sikit, dan kita boleh cucukkan dengan lidi. Ada juga alternatif lain, tapi dia kurang sesuai untuk makanan, seperti menggunakan gam 502. Mungkin dia tak sesuai, bukan mungkin, memang tak sesuai dengan makanan. So kita gunakan lidi pencongkil ni, ataupun ada lidi sate, ataupun ada lidi yang lebih halus. So nampak kan, lidi yang kita cucuk tu no problem, sebab kejap lagi masa kita menghias, kita akan tutup dengan parsley, mungkin dengan bunga, kan. Kenapa kita kena cucuk? Supaya kita punya sayap dengan badan ni melekatlah, bersatu, bercantum. Kalau mana yang pandai buat tanggam, tanggam tu apa kan? Tanggam tu adalah pencantum lah. Boleh buat tanggam. So macam ni dah settle. Kita akan buat pula bahagian sayap yang satu lagi, pun sama. Dia punya asas, buat W, sebelah kecil, sebelah panjang, and then kita dah boleh lorekkan bentuk sayap lah. Boleh juga nak buat sayap yang tajam, tapi pada saya suka yang lebih bulat, kerana dia nampak lebih rapi, cantik, lebih sopan gitu. Gitu kata dia. Okey, so macam ni kita buangkan lagi bahagian yang kita lorek, dan kita dah dapat bentuk sayap 4 segi. Macam ni. Kejap lagi kita akan buang dulu bahagian tepi dia, ataupun bahagian dia punya tangan yang kita cakap tadi. Tangan bukan tangan rasanya ni. Ni bahagian apa tah. Okey, so kita lorekkan supaya dapat bentuk. Okey, so dah dapat macam ni. Kita akan lorek bentuk bulu angsa ni lah. Okey, so masukkan pisau, jangan terlampau dalam, just ambil sedikit saja supaya kita boleh buang bahagian luar tu tadi. Macam ni. Okey, macam tadi dah tegak. Ni pisau kita serongkan sedikit supaya bahagian sayap tu nampak lebih real lah. Nampak dia terkeluar. Okey, mungkin mula tak faham, tapi bila kita dah buat nanti, insyaAllah kita akan faham. So nak cantik ni mungkin 2-3 kali you all buat, insyaAllah cantik. Kita lorekkan bahagian bulu dia. Nampak? Okey, lebih mudahkan kerja. So kita tarik, dan kita buat bahagian bulu luar lah. Ni kita lorek sedikit saja. Jangan terlampau banyak, sebab nanti dia akan makan kita punya tu terlampau banyak, dan dia membuatkan kita punya bulu tu tadi tak cantik. Dah siap. So sekarang ni kita potong bahagian lebihan di bawah sayap tu supaya nampak lebih nipis. Dan dia mengurangkan bebanan sayap tu yang kita nak letak dekat badan swan. Mana yang 4 segi ni kita trimming lah. So kita trimming sampai dia dapat bentuk yang kita inginkan. Macam mana yang korang bayangkan, itulah yang kita nak buat. So pastikan sebelum kita buat sesebarang ukiran, kita tengok dulu yang betul, supaya kita dapat imajinasi itulah. Ataupun kita boleh juga letak gambar di depan kita lah semasa kita mengukir, supaya memudahkan lagi untuk kita membuat ukirannya. So kita buang sedikit bahagian bawah leher, supaya kita boleh letak dia punya sayap. So kita trimming, so biar dia nampak levelnya sama sayap dengan badan. So tak adalah sayapnya tertimbul. So tak cantik. So macam ni kita dah boleh ambil batang lidi. Kita boleh masukkan 2 ataupun 1. So macam ni kita masukkan 1 sahaja panjang, supaya dia lebih kukuh dan tidak mudah jatuh. Macam ni kita masukkan. Okey, kita cucuk, dah pun siap. Okey, kenapa mata sebelah je? Sebab kita memang nak main bahagian depan ni sahaja, kita tak main dua-dua belah. So dah siap pun kita punya angsa ataupun swan. Jumpa lagi korang di next video.